Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung sedikit perbincangan kita pada pagi ini. Sirah Nabi Allah Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat Nabi Idris alaihissalam ke martabat yang tinggi. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Maryam ayat yang ke-57. Allah telah berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Nabi-Nabi semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala martabat mereka ke tempat yang tinggi. Termasuk juga Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke martabat yang tinggi sebagaimana yang disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-57, ialah Nabi Allah Idris alaihissalam. Diangkat ke martabat yang tinggi itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai darjatnya tinggi. Baginda mencapai maqam yang tinggi kerana hubungannya dengan Allah SWT yang sangat dekat. Hubungan yang rapat dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah SWT menyebabkan seseorang itu menjadi tinggi martabatnya, menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Sesiapa pun, Nabi-Nabi itu memang hubungan mereka dengan Allah sangat rapat. Orang yang bukan Nabi pun kalau mereka itu dapat menunaikan kewajipan Allah SWT dengan sebaik-baiknya, maka mereka juga tinggi martabatnya di sisi Allah SWT. Umpamanya generasi Rabbani di kalangan para sahabat yang kuat beribadat kepada Allah SWT, maka kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah SWT. Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi 10 nama yang dijamin syurga tanpa hisab. Hebat mereka. Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ni bila dia bangun malam bertahajud, dia baca ayat Quran dalam tahajudnya. Dia boleh khatam 30 juzuk Quran dalam solat tahajud satu malam. Lagu mana dia baca, wallahu a'lam lah. Hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Sahabat lain pun hebat juga. Hebat yang berbagai-bagai. Bagaimana hubungan mereka dengan Allah SWT? Maka layaklah bagi mereka yang seumpama ini diangkat martabat mereka ke maqam tinggi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq umpamanya, ketika orang lain tidak percaya kepada Isra' Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda percaya. Orang tidak percaya. Masyarakat jahiliah Mekah tidak percaya. Tak masuk akal kata mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya dengan sepenuh-penuh kepercayaan. Allah mengangkat martabatnya ke makam yang tinggi. Gelaran As-Siddiq yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar itu satu gelaran yang sangat tinggi kedudukannya. Lebih tinggi daripada gelaran Tun di Malaysia, Tan Sri ke Datuk Sri. Itu jawatan itu yang diberikan oleh manusia. Tapi kedudukan Sayyidina Abu Bakar ini dengan gelaran As-Siddiq itu merupakan satu contoh bagaimana martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam mengerjakan ibadat yang banyak sehingga dirinya menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Menurut riwayat Wahab bin Munabih, amal ibadat Nabi Idris AS sangat hebat sehingga dikagumi oleh malaikat yang berada di langit. Malaikat pun kagum. Padahal malaikat itu hebat dah ibadat mereka dengan Allah SWT. Malaikat ni hebat ibadat mereka dengan Allah. Tapi malaikat mengagumi ibadat yang dikerjakan oleh Nabi Idris AS. Daripada langit dia tengok Nabi Idris beribadat di bumi. Bagaimana ibadat yang dilakukan oleh Nabi Idris AS itu dikagumi oleh malaikat-malaikat yang berada di langit. Malaikat maut memohon izin kepada Allah SWT untuk menziarahi Nabi Idris dan melihat amalannya. Lalu dia turun menyamar sebagai manusia dan menemui Nabi Idris ketika baginda sedang berpuasa. Malaikat maut minta izin nak turun, nak tengok ibadat Nabi Idris. Dia tengok bagaimana hebatnya Nabi Idris mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda seorang yang sangat benar dalam perkataan dan tindakan. Percakapan dan perbuatan sama. Ada manusia ni cakap lain, buat lain. Tak sama di antara percakapan dengan perbuatan. Manusia ni kalau buatnya sama dengan perkataan yang diucapnya dengan perbuatan yang dia lakukan itu sama. Itulah sebenarnya manusia yang berakhlak dan akhlak yang tinggi. Ada manusia pandai bercakap tapi tak pandai buat. Pandai bercakap tapi tak pandai buat. Dia suruh orang bertajuk, dia sendiri tidak tajuk pun. Dia suruh orang baca Quran, dia sendiri tak baca Quran pun. Dia tak baca lah Quran tiap-tiap hari, dia sendiri tak baca pun. Percakapan seiring dengan perbuatan itulah seseorang yang diangkat martabatnya ke makam yang tinggi. Dengan lain perkataan, Nabi Idris AS adalah seorang yang sangat jujur. Jujur dalam segala tindakan, jujur dalam segala perkataannya. Menurut Profesor Dr. Hamka, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya ke martabat yang tinggi dan agung. Sifat manusia ini bila perkataan sama dengan perbuatan, maka mereka itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat martabat Nabi Idris. Perkara tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di kalangan kamu beberapa darjat. Allah meninggikan martabat manusia kerana keimanan dia. Kerana keimanan, keyakinan yang kuat dalam dirinya dan kemudian mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan keyakinan yang kuat dalam hati, dalam diri. Mereka ini diangkat martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pandang manusia ini kerana kedudukannya tinggi dalam masyarakat, tidak. Allah tidak pandang manusia kerana rupa parasnya, kerana kekayaannya, kerana sesuatu yang dinilai tinggi oleh manusia atas muka bumi. Tetapi Allah mengangkat martabat manusia ini ialah kerana keimanannya, kerana keyakinannya, kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu. Ilmu juga mengangkat martabat manusia. Sesiapa yang memiliki ilmu dan Allah berikan kepada ilmu dan dia beramal dengan ilmu, Allah mengangkat martabatnya. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tahu tapi tidak beramal. Tapi Allah Idris AS diangkat martabat oleh Allah SWT kerana dia menghayati ajaran Allah dalam kehidupannya. Dia menghayati beramal ajaran Allah SWT dalam kehidupannya.
Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan inilah syarat untuk manusia itu mencapai makam yang tinggi di sisi Allah SWT, mesti menjadi orang yang soleh. Nak sampai ke martabat yang tinggi, kena jadi orang soleh, kena jadi orang beriman, kena jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ukuran soleh itu letaknya kepada iman mereka, takwa mereka, dan juga amalan seorang itu kepada Allah SWT. Baginda mengisi ruang masanya mengerjakan salat. Nabi Idris berzikir kepada Allah. Nabi Idris berpuasa dan membaca suhuf. Suhuf ini ialah wahyu yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi. Dia tak tebal mana. Kitab yang besar ialah 4 saja, iaitu kitab suci Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud AS. Ini kitab yang tebal, kitab yang besar. Adapun suhuf merupakan wahyu Allah yang Allah turunkan pada Nabi-Nabi yang lain, pada Nabi-Nabi yang lain. Nabi Idris ini sentiasa membaca suhuf yang Allah turunkan kepada baginda. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Nabi Idris tidak pernah melupakan Allah walaupun satu saat. Satu saat pun dia tak lupa kepada Allah SWT. Satu saat pun tak lupa. Ini hebatnya Nabi Idris alaihissalam. Tak lupa pada Allah walaupun satu saat. Kita ni banyak lupa kepada Allah. Di samping menjahit pakaian, Nabi Idris tidak lupa menyebut nama Allah sementara setiap lubang jarum yang dicucuknya. Nabi Idris orang pertama buat pakaian. Dia tenung kain dengan tangan dia. Lepas tu dia jahit kain yang telah ditenun itu menjadi pakaian. Orang pertama buat pakaian dengan kain ialah Nabi Idris alaihissalam. Dia cocok jarum tu. Ketika dia buat pakaian, dia cocok setiap jarum yang dicocok di atas kain yang di atas kain yang dia gunakan untuk buat baju itu. Setiap cucuk jarum, lubang jarum itu dia ingat kepada Allah SWT. Itu hebat dia. Dia cocok jarum, dia ingat kepada Allah. Dia cocok lagi, dia ingat pada Allah. Artinya setiap kali lubang jarum dicucuk itu, benang itu dicucuk, lalu lubang jarum diingat kepada Allah SWT. Malaikat sangat mengagumi amalan Nabi Idris yang tidak pernah melupai Allah SWT. Nabi Idris tak pernah lupa kepada Allah. Dia sentiasa ingat kepada Allah SWT. Dengan sifat-sifat mahmudah yang dimiliki itu dan ketekunan baginda beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepada Nabi Idris alaihissalam. Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 85-86, dan kami masukkan mereka dalam kumpulan orang yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah daripada orang-orang yang saleh. Allah kurniakan rahmat kepada Nabi Idris alaihissalam, disebutkan secara jelas dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85-86. Rahmat ini penting dalam kehidupan kita. Rahmat dan berkat adalah penting. Hidup kalau tak berkat, maka hidup itu tidak berguna. Tak berguna kalau hidup tanpa berkat. Begitulah juga rahmat Allah sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab apa penting? Sebab rahmat itulah yang menjadi anak kunci untuk membuka pintu syurga. Nak buka pintu syurga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan tahajud.
bukan dengan berpuasa, bukan dengan ibadat yang banyak. Tetapi ibadat yang banyak itu penting. Istiqamah dalam tahajud itu penting. Berzikir setiap detik itu penting. Mengerjakan amalan soleh yang lain itu penting. Tetapi anak kunci untuk membuka pintu syurga itu ialah rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu dua perkara dalam kehidupan kita ini untuk menjadi orang yang berjaya. Pertamanya, kita perlukan rahmat daripada Allah, dan juga kita perlukan keberkatan dalam hidup kita ini. Hidup yang berkat itu lebih baik daripada hidup yang tidak berkat, walaupun kita ini menjadi orang yang hebat di atas muka bumi, yang disanjung oleh berjuta manusia di atas muka bumi. Tetapi kalau tidak ada keberkatan dalam hidup, orang itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada baginda nikmat, memberikan nikmat kepada baginda sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-58. Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan Nabi keturunan Adam AS itu termasuklah Nabi Idris AS. Bila mendengar ayat-ayat Allah SWT, baginda sujud sebagai tanda berserah diri kepada Allah dan bersyukur terhadap nikmat pemberian. Dia sentiasa sujud syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikan. Dalam Quran itu ada ayat-ayat yang kita kena sujud, sunat kita sujud bila kita bertemu dengan ayat yang dinyatakan di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Begitulah juga dengan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Nikmat badan yang sihat, nikmat Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, nikmat rezeki yang melimpah ruah, dan segala nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita itu, maka menjadi kewajipan kita untuk bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling besar ialah nikmat iman. Tak ada lebih daripada nikmat itu. Nikmat makan minum ni kecil je. Nikmat tu badan yang saat ni pun kecil je. Nikmat yang paling besar ialah nikmat iman. Allah kurniakan iman kepada kita. Allah jadikan kita orang mukmin orang Islam. Itu nikmat yang tidak ada tolak banding. Harganya sangat mahal. Mah boleh cari, permata yang mahal boleh cari kalau ada piti, tapi iman tak ada jual kedai. Iman dan Islam ni tak ada jual di kedai-kedai. Bukan barang yang boleh dibeli di kedai-kedai. Ini adalah anugerah Allah SWT, kerana orang yang Allah SWT tak beri nikmat itu, Allah tak bagi. Nabi Ibrahim minta supaya Allah berikan hidayah taufik kepada ayahnya Azar. Pak sudah Azar mati sebagai pak sudah Azar tidak beriman kepada Allah, dan dia mati sebagai manusia yang syirik kepada Allah SWT. Anaknya Nabi Ibrahim AS, tetapi ayahnya seorang yang tidak beriman kepada Allah. Buat berhala pula tu. Buat berhala, jual berhala, cari makan dengan buat berhala. Ayah Nabi Ibrahim AS. Begitulah juga dengan keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut AS. Nabi Nuh, anak seorang daripada anaknya yang bernama Kanaan, tidak beriman. Isterinya sendiri pun sama. Suami Nabi, tetapi isteri mati sebagai orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri Nabi Lut pun sama. Suaminya Nabi, tapi isteri mati sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, pak saudara dia lah. Padahalnya doa Nabi Muhammad ini sangat mustajab. Tetapi Allah SWT tidak berikan taufik hidayah kepada Abu Talib, bapa saudara dia. Baik pak saudara ni,
Baik, jaga Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad daripada ancaman masyarakat Mekah pada masa itu yang nak bunuh Nabi. Tetapi sampai ke akhirnya Abu Talib tidak juga beriman kepada Allah Taala. Jadi masalah taufik hidayah ini itu adalah anugerah Allah. Sesiapa yang Allah nak berikan kepadanya taufik dan hidayah, Allah bagi. Ya Allah tak bagi, tak bagi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Nabi Idris juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ilmu dan kemahiran yang lain. Ada segi ilmu agama itu adalah perkara yang penting. Ilmu fardu ain itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita untuk membawa kita balik ke negeri akhirat. Tanpa panduan ilmu fardu ain, tanpa panduan ilmu-ilmu itu, kita mangkali tak berapa sempurna ibadat kita ataupun perjalanan hidup kita untuk balik ke akhirat. Walau bagaimanapun ilmu yang bersifat ilmu fardu kifayah, ilmu kemahiran penting juga. Belajar ilmu pertukangan penting. Belajar ilmu jahit menjahit penting. Belajar ilmu pertanian penting. Belajar ilmu pentadbiran pengurusan penting. Belajar ilmu strategi penting. Ilmu-ilmu ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Kata kalau seorang nak pandai jadi tukang jahit ni, nak pakai yang macam mana? Tak ada tukang jahit umpamanya. Tak ada orang pandai menenun kain umpamanya. Jadi penting ilmu kemahiran ini. Selama mana ilmu kemahiran itu tidak bercanggah dengan syariat dan tidak bercanggah dengan akidah. Jadi Nabi Idris AS orang yang diberikan ilmu kemahiran oleh Allah SWT. Diberikan ilmu kemahiran. Di sekolah-sekolah pun ada ilmu kemahiran. Sekolah tahfiz pun ada ilmu kemahiran. Budak yang belajar tahfiz, hafal Quran, tapi dia belajar juga ilmu pertukangan, ilmu mekanik ini. Membeki ini. Baginda pandai menulis, pandai membaca, mahir dalam ilmu matematik, ilmu kira mengira. Ilmu kira mengira juga penting. Ilmu fizik juga penting. Ilmu biologi penting. Ilmu kimia penting. Banyak ilmu sains yang sangat berguna kepada manusia. Dan ilmu-ilmu ni, bila kita mengaji dia, bila kita belajar, kalau betul-betul belajar, boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kajian-kajian sains yang buat ni boleh mendekatkan diri dengan Allah. Tak salah belajar sains. Tak salah belajar ilmu matematik. Kerana Nabi Idris dia sangat pandai ilmu matematik, sangat mahir ilmu matematik, ilmu bintang, ilmu astronomi, ilmu falak. Ilmu falak penting, ilmu astronomi ini penting. Kita dapat tahu waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, hari Ahad, hari Senin dan seumpamanya, bulan tu bulan ni. Itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu falak, ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Jadi Nabi Idris ini dia tahu ilmu bintang. Dia mahir menjahit pakaian dan pandai pula, mahir pula dalam menunggang kuda. Bab menunggang kuda ni di antara yang mahir lah, Nabi Idris. Kalau Nabi Allah Sulaiman alaihissalam orang yang sangat minat pada kuda. Dia tahu setiap penyakit kuda tu, dia tahu belaka. Kuda ni sakit gini, kuda ni sakit gini, dia tahu dia. Dia tengok perjalanan kuda, dia tahu dah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka orang yang minat pada kuda ni tak jadi satu kesalahan. Sebab Nabi pun minat kepada kuda. Orang kata lah, ada orang ni sakit ulu lah, dia naik kuda. Dia kata dengan sebab dia naik kuda, peluh kuda tu insya-Allah menyebabkan jadi hilang penyakit uluran dia. Penyakit uluran. Dia naik kuda, peluh kuda, dia peluh, menyebabkan hilang penyakit uluran dia. Ini Allah SWT cerita pada saya, bagus tak naik kuda. Dan di antara riadah yang disuruh oleh Rasulullah ialah menunggang kuda, memanah.
menunggang kuda, memanah, berenang. Itu di antara riadah-riadah yang digalakkan supaya kita belajar ataupun kita dapat kemahiran. Mahir menunggang kuda, mahir memanah, mahir berenang. Itu antara yang baik kita amalkan. Jadi Nabi Idris ini seorang yang pandai menjahit pakaian dan pandai pula menunggang kuda. Pandai dia menunggang kuda. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan Nabi Idris merupakan orang yang mula-mula menulis dengan qalam. Orang yang pertama sekali pandai menulis yang Nabi Idris AS, kata Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ini seorang ulama terkenal pada zaman dulu. Ada kitab besar yang berkaitan dengan alam akhirat. Kata Imam Qurtubi, Nabi Idris ini orang yang paling awal. Orang yang paling awal pandai menulis menggunakan qalam, menggunakan pensil. Orang yang paling awal menjahit dengan jarum. Belum pada Nabi tak ada orang pandai jahit menggunakan jarum. Nabi ini orang muda-muda sekali menjahit pakaian dengan jarum. Dan orang yang paling awal mengetahui ilmu bintang, ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu kira-mengira. Orang paling awal belaka tu Nabi Idris alaihissalam. Kemahiran membaca dan menulis membantu Nabi Idris mengenali ilmu dengan lebih mendalam lagi. Memanglah kalau bila seseorang itu pandai membaca, pandai menulis, maka ilmunya semakin bertambah. Sebab apa? Sebab membaca itu jambatan kepada untuk dapat ilmu. Jambatan terhadap ilmu ialah pandai membaca. Orang yang rajin membaca, ilmu dia bertambah. Orang rajin membaca, kemahiran dia juga bertambah. Dan Nabi Idris orang yang paling awal pandai membaca dan pandai menulis, membantu Nabi Idris untuk menggali ilmu. Jadi ilmu ni pertama sekali bila kita duduk dalam majlis ilmu boleh dapatlah ilmu. Orang yang biasa dan rajin duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah dapat ilmu. Orang rajin membaca juga pun dapat ilmu. Kerana membaca ini merupakan satu perkara yang penting untuk gali ilmu. Kita gali tanah dengan cat. Nak gali ilmu ni dengan membaca. Dengan membaca kita dapat menggali mutiara-mutiara ilmu yang orang lain tak tahu, jadi kita tahu. Maka membaca ini sepatutnya kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Tidak banyak, sikit-sikit sehari pada apa. Baca sikit-sikit sehari. Terutama sekali membaca Al-Quran. Ilmu kemahiran sangat berguna kerana dapat membantu baginda memudahkan urusan dunia. Ilmu tersebut termasuklah ilmu fardu kifayah yang dituntut kepada orang Islam mempelajari. Kalau kita tengok tokoh-tokoh besar Islam hari ini lah, umpamanya Dr. Fatih Yakan. Dr. Fatih Yakan tu di samping dia seorang ulama yang hebat, hafal Quran 30 juzuk, dia ialah jurutera literik. Jurutera dia Dr. Fatih Yakan, Ustaz Dr. Fatih Yakan itu di samping dia orang alim, dia juga adalah seorang jurutera literik. Begitulah juga dengan Profesor Abah Madani, Profesor Najmuddin Arbakan, orang alim, hafal Quran 30 juzuk belaka, tapi mereka ini merupakan jurutera. Macam itu Dr. Najmuddin Arbakan, Profesor buat kata kebal. Hebat dia, buat kata kebal. Tapi dia juga merupakan orang alim. Profesor Najmuddin Arbakan, Abbas Madani, itu ada tokoh-tokoh orang alim. Kalau kita baca sejarah dulu, umpamanya Ibn Sina kan hebat. Dia seorang pakar dalam perubatan. Dia juga seorang ulama. Banyak pengetahuannya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ilmu fiqh, ilmu tauhid dan seumpamanya. Ibn Sina, tokoh-tokoh zaman-zaman dulu memang mereka dia menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi penting pada kita untuk mendapat kemahiran. Seorang tukang
yang mahir membuat perabot umpamanya, tak sama dengan tukang perabot yang tak mahir, tak sama. Tukang jahit yang mahir membuat pakaian, tak sama dengan tukang jahit yang lain. Saya lah sepanjang saya jahit baju, rasa tak lawan lagi tukang hitam kat batana. Tukang hitam almarhum Gemulah tukang hitam kedaukit batana. Saya puas hati dengan jahitan baju ini dia buat. Bila kita upah kat lain, apa nak jadi mana? Tak jadi. Kita upah kat lain tak jadi, tak sedap pakai. Tapi tukang hitam tangan dia ada jahit baju. Bagi saya lah, orang lain wallahualam, bagi saya jadi molek tukang hitam ni. Tukang hitam dia kena okey watana. Bila dia meninggal dunia, menantu dia ada jahit, tak jadi. Tak sama dengan tukang hitam sendiri. Dan wayaknya kemahiran seseorang tu tak sama dengan orang yang tidak ada kemahiran, tak sama. Jadi kita setakat dulu pada pagi ini. Masa banyak dah tu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.